Okey, Assalamualaikum. Jadi untuk hari ini dia video berkenaan dengan submodul yang pertama bagi tajuk kemahiran kepimpinan. Okey, submodul 1 ini berkenaan dengan kaunseling di tempat kerja lah. Jadi selain daripada kita ni menjadi pekerja yang baik dengan skill komunikasi yang baik dan sebagainya, kita juga boleh apply skill komunikasi yang baik itu kepada kaunseling di tempat kerja. Okey, Allah nak kena jadi cikgu kaunseling pula ke? Bukan. Okey. Jadi sebenarnya untuk konten bagi topik pada kali ini, kita ingin melihat kepada kemahiran berkomunikasi dalam kaunseling, kelakuan beretika, kemahiran melatih, budaya dan juga kebolehan kaunseling. Okey, jadi tujuannya adalah untuk membuka minda dan mata anda, yang mana apabila anda telah pun masuk ke alam pekerjaan, maka anda juga ada keperluan untuk memberikan kaunseling. Tapi level mana tu kita akan bincangkan selepas ni lah. Okey, dan apa itu perbezaan antara tabiat peribadi dan budaya, kelakuan yang beretika serta sesi kaunseling. Okey, so apa itu kaunseling? Okey, kaunseling ni satu cara percakapan ataupun terapi yang membolehkan seseorang untuk bercakap tentang masalah, perasaan dalam suasana yang confidential dan dia boleh percayai. Okey. Jadi biasanya soalan kaunselor ni dia dilatih untuk mendengar dengan empati, dan siapa-siapa yang jadi kaunselor ni mestilah seorang yang ada kredibiliti, berintegriti dan boleh dipercayai. Okey, peranan dan kemahiran kaunseling seseorang kaunselor itu sangatlah penting untuk menentukan keberkesanan tugas dia. Okey. So untuk menjadi seorang yang ada ataupun boleh memberikan kaunseling ni, ia sangat mustahak untuk seseorang itu mempunyai kemahiran mendengar yang aktif, jelas, boleh memberi penjelasan, boleh memberi renungan dan juga ada kemahiran menyoal. Okey. Dan gaya komunikasi yang perlu diamalkan semasa kaunseling adalah komunikasi empati. Empati ni apa? Apa beza empati, simpati? Empati ni apa? Faham? Kena cari maksud empati ni apa. Dia bukan simpati. Simpati ni kita kesian. Empati ni apa dia? Okey. Okey. So apa benda elemen utama komunikasi empati ni? Okey. So dalam kita nak bila kita bekerja, kita cuba letakkan diri kita ni sebagai seorang rakan sekerja yang baik, yang mana boleh bantu juga rakan sekerja kita yang lain. Itulah secara langsung kita juga boleh jadi kaunselor. Okey, tapi ada tahap-tahap tertentu lah. Okey, kaunseling kat sini yang kita boleh berikan. Okey, jadi macam mana kita nak bantu sahabat kita ke, rakan sekerja kita ke, dengan cuba menjadi menggunakan skill kaunseling ni, bantu untuk kawan-kawan kita ni, rakan sekerja kita ni, mungkin untuk release dia punya tekanan. Okey. So biasanya bila kita cuba untuk membantu rakan sekerja di tempat kerja kita ni yang mungkin ada sedikit tekanan, tak kira lah tekanan dari segi tekanan di tempat kerja ke, keluarga ke dan sebagainya, cara-caranya adalah kita perlu tanya soalan-soalan yang terbuka, yang mengundang jawapan yang lebih mendalam. Bukan awak tanya spesifik. Maksudnya soalan awak tu kau ada masalah tak? So awak expect dia jawapan ya ataupun tidak, macam tu kan. Cubalah tanya kenapa hari ni macam nampak tak okey kan, boleh kongsi. So benda tu dia macam lebih terbuka. Okey. Dan apabila kita melihat atau menyedari seseorang yang berada di sekeliling kita atau rakan kita tu sepertinya ada masalah, jika kita nak approach dia untuk memberikan khidmat kaunseling ni, kita perlulah beri perhatian sepenuhnya. Tak boleh lah awak duduk main phone tiba-tiba nak bagi kaunseling, tak boleh. Okey.
kena bertegas, kena jadi pendengar yang tekun. Jangan sibuk nak bercakap je. Counselling ni is about listening, responding, okay. Mengamalkan tingkah laku seperti mengakui pembicara. Maksudnya kita masuk kat sini kan, mengamalkan tingkah laku seperti mengakui pembicara dengan mengangguk-ngangguk dan sentuhan mata. Maksud dia macam mana? Kita masa kita mendengar tu, kita seolah-olah at his or her side. Kita angguk, menunjukkan kalau kita faham. Semua itu akan memberikan dia lebih keyakinan untuk bercerita kepada kita lah. Okey, so macam mana kelakuan beretika ketika kita memberi kaunseling? Kelakuan beretika cenderung untuk menjadi seorang yang baik serta menunjukkan sifat-sifat menghormati prinsip-prinsip moral utama. Jadi dia mesti ada kejujuran, keadilan, kesaksamaan, maruah, kepelbagaian dan hak-hak individu. Bila you menjadi seorang memberikan kaunseling, you kena jujur. Okey, you juga kena adil. You tak boleh macam mana judgement. Okey, you kena saksama. Maksudnya you kena seimbang, you kena saksama lah. Okay. Kena jaga maruah aib. Tak bolehlah buka cerita selepas tu kaunseling. Okay. You kena ada kepelbagaian dan juga you kena jaga hak-hak individu. You kena tahulah. Okay, kemahiran melatih ini adalah satu senarai yang mana patut ada dalam sesi kaunseling. Okey. Pertamanya bila kita cuba memberikan kaunseling, kita kena kenal pasti dulu keperluan. Okey. Kenal pasti keperluan untuk kita bagi kaunseling atau tak kepada seorang individu ni. Kalau ada keperluannya, maka kita mesti bersedialah. Kita mesti bersedia untuk memberikan kaunseling. Okey, jadi apabila kita sudah bersedia, maksudnya kita tahu apa persediaan yang kita perlu buat masa kita nak beri kaunseling tu. Kita kena ready lah, kita punya emosi kita, mental kita, perhatian kita tadi kan. Okey, so kita kena ada bila nak beri kaunseling tu, pada waktu tu you kena dah set dah. Bahawasanya awak kena jujur, awak kena ada empathy, awak kena ready untuk bagi perhatian, ready untuk jadi pendengar yang baik. Okey. Kemudian langkah ketiga, mengendalikan sesi kaunseling. Dan keempat, apa dia susulannya, sama ada dia perlu datang berjumpa lagi ke, apa tindakan susulan dia perlu dilakukan. Itu kena ada. So ini adalah langkah-langkah sesi kaunseling yang mana patut ada dalam satu sesi. Okey, ini juga penting semasa sesi kaunseling diberikan, iaitu kita perlu sedar bahawasanya jantina, bangsa dan gaya peribadi boleh memainkan peranan sama ada boleh menjadi kaunselor yang berkesan kepada pihak lain ataupun tidak. Okey, setengah orang dia lebih selesa untuk menceritakan masalah dia. Kalau jika dia perempuan, dia berselesa untuk menceritakan masalah dia kepada kaunselor perempuan, kaunselor wanita. Kalau Melayu mungkin sesama Melayu dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni kalau klien kita tak selesa, kita tak boleh memaksa lah. Okay. Apabila kita mengkaunselingkan seseorang dari latar belakang yang berbeza, maka hendaklah berhati-hati untuk memahami konteks kehidupan mereka. Ya, ini sangat penting. Contoh dalam keadaan bangsa dan keadaan agamanya yang juga berbeza kan. Jadi tak bolehlah macam tak sama dari segi mungkin amalan keagamaan diorang. Jadi bila awak kaunseling orang-orang yang berlainan agama ataupun bangsa ataupun jantina ni misalnya kan, so kita kena letakkan diri kita secara dalam konteks kehidupan mereka, amalan kehidupan mereka. Okey. Seseorang wanita tidak semestinya diberi kaunseling oleh seorang wanita atau kedua-duanya atau kedua-dua mesti dari bangsa yang sama. Memanglah tak semestinya, tapi kita melihat kepada keselesaan lah klien tu. Okey. Jadi apa dia 5 kebolehan asas untuk menjadi seorang kaunselor yang baik. Okey, pertama, anda perlulah ada keupayaan untuk bina hubungan kepercayaan, bina rapport, bina kepercayaan antara you dengan orang yang nak kaunseling. Okey, jika anda dan klien tu tidak dapat menyesuaikan diri, maksud tak boleh. Okey, dia mungkin tak selesa ke kan, boleh wakilkan kepada rakan yang lain. Okey, seterusnya mestilah committed kepada pemahaman dan benar-benar nak menolong orang yang sedang dikaunseling. Okey,
So kita tak bolehlah sekadar dengar tapi kita tak ada intention nak tolong dia. Alright? Dan pada waktu kita memberikan kaunseling tu, kita perlulah mempunyai kecerdasan emosi dan kita sendiri tu kena jadi model yang berkesan. Okey, so sangat pendek, sangat ringkas. So sekejap lagi saya akan sediakan kuis berkaitan dengan topik sebentar tadi. Jadi boleh ulang dengar sebelum kamu jawab kuis tu. Okey.